Sebagai seorang pengacara majlis, sebagai seorang MC ataupun pembawa acara, ada 5 peranan utama anda sebagai seorang pengacara majlis. Yang pertama adalah memenuhi kehendak pelanggan. Sekali lagi saya ulang, peranan paling besar sebagai seorang pengacara majlis adalah memenuhi kehendak pelanggan. Dan bila kita sebut tentang pelanggan, saya faham ada setengah tuan-tuan dan puan yang mengendalikan majlis, yang mengacarakan majlis. Kita berhadapan dengan isu-isu di mana ada orang minta kita announce sesuatu, ada orang minta kita, boleh tak kau tolong ubah benda ni sedikit? Alright, so tuan-tuan dan puan, again, rules yang paling besar, prinsip utama kita sebagai seorang pengacara majlis, kita perlu memenuhi kehendak pelanggan. Soalannya adalah, siapa pelanggan kita? Jawapannya adalah, pelanggan kita adalah tuan rumah ataupun orang yang ambil kita sebagai seorang pengacara majlis. Jadi apa-apa perubahan, kita hanya boleh refer kepada tuan rumah ataupun siapa yang hire kita sebagai seorang pengacara majlis sahaja. Ataupun sekiranya mungkin tuan rumah itu sudah assign seorang yang memang dikategorikan sebagai person in charge, so maksudnya kita hanya memenuhi kehendak mereka sahaja. Yang kedua adalah mengawal majlis. Sebagai seorang MC, sebagai seorang pengacara majlis, kita yang mengawal majlis tersebut daripada awal sampai majlis itu habis. So, antara contoh-contoh cara kita mengawal majlis adalah dengan memberikan announcement kepada audien yang hadir supaya mereka duduk, supaya mereka bertenang, supaya mereka mengambil tempat, ataupun mungkin kita mempersilakan mereka untuk menuju ke dewan untuk makan dan seumpamanya. So, tuan-tuan dan puan, peranan kedua kita sebagai seorang MC adalah mengawal majlis. Kita yang mengawal majlis tersebut dan kitalah yang menentukan apakah audien perlu buat pada masa tersebut daripada awal majlis sehingga berakhirnya majlis. Peranan ketiga sebagai seorang pengacara majlis ialah membawa acara. Dan bila kita sebut tentang membawa acara ini, tuan-tuan dan puan-puan, membawa acara ini bermaksud kitalah yang membawa acara daripada atur cara pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Sebagai contoh, kita yang membawa acara daripada mengumumkan ketibaan tetamu-tetamu kehormat, kemudian kita yang mengumumkan ataupun announce nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri dan lagu organisasi, dan seterusnya majlis menjemput pimpinan bacaan doa dan seterusnya ucapan daripada tuan rumah dan ucapan perasmian. Jadi, anda sebagai seorang pengacara majlis, peranan utama yang ketiga adalah membawa acara. Apa maksud membawa acara? Kitalah yang membawa acara daripada atur cara A, B, C sehinggalah habis majlis tersebut. Dan yang keempat, peranan kita sebagai seorang pengacara majlis adalah memberi informasi. Berapa ramai antara kita yang mungkin terlepas pandang, bila kita pergi ke satu-satu majlis, kita pun tak tahu, majlis ni majlis apa unless ada tertulis di banner ataupun di backdrop, majlis sekian-sekian. Ataupun berapa ramai antara kita yang pernah pergi ke majlis keramaian ataupun majlis perkahwinan, kita pun tak tahu siapa yang bernikah, siapa yang kahwin, apa full name pengantin. Kita pun nak tulis dekat sampul surat tu kan. Ataupun siapa dah nama tuan rumah ni. So, point saya tuan-tuan dan puan, sebagai seorang pengacara majlis, kita membawa peranan sebagai orang yang memberi informasi. Memberi informasi tentang apa? Memberi informasi tentang majlis. Pukul berapa majlis dijangkakan selesai? Pukul berapa tetamu-tetamu kehormat akan tiba? Di mana suraunya? Dekat mana toilet? Dekat mana tempat makannya? Solat fardu zuhur bila? Solat asar bila? Waktu solat yang akan masuk bila? Dan tuan-tuan dan puan, anda juga yang memberitahu mungkin siapa tuan rumahnya. Ini untuk majlis perkahwinan. Siapa nama kedua mempelainya, ataupun kita juga boleh memberitahu kita ada hidangan apa, kita ada kambing contohnya, kita ada masakan apa, kita ada gulai apa. So, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang pengacara majlis, kita adalah orang yang perlu memberi informasi. Dan yang kelima, sebagai seorang pengacara majlis, peranan kita adalah untuk menghidupkan majlis. Tuan-tuan dan puan, sesuatu majlis bergantung kepada pengacara majlis ataupun master of ceremony. Kalau majlis itu adalah majlis keramaian, majlis perasmian, kitalah yang menaikkan energinya. Kalau sekiranya majlis itu adalah majlis-majlis yang meraikan ataupun majlis perpisahan, kita jugalah yang akan menentukan moodnya. Jadi poin saya adalah, tuan-tuan dan puan, kitalah yang
mengawal ataupun menentukan perjalanan majlis itu dan menghidupkan majlis itu. So sekiranya kita dapat menghidupkan majlis sesuai dengan suasananya, insya-Allah anda telah mencapai kriteria-kriteria sebagai seorang pengacara majlis yang sangat profesional.